Bersama saya Ahmad Fahmi dalam rentasan berita edisi 1240. Antara paparan utama, apa istimewanya Titi Wangsa? Pengundi patut tolak parti pemfitnah. DAP tambah calon Melayu di Parlimen. Lain jadi tali barut lain yang dicaci. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa istimewanya Titi Wangsa? Ia kawasan Parlimen Bandaraya yang majoriti penghuninya orang Melayu. Sementara orang Melayu pula menjadi sasaran UMNO yang mereka sangka boleh diperbodohkan dengan naratif kononnya parti DAP komunis, anti-Islam, anti-istana dan sebagainya. Walhal mereka jugalah yang membantu sebuah syarikat swasta merampas tanah penduduk kampung Sungai Baru yang terletak di dalam kawasan Parlimen Titi Wangsa dengan menggunakan Akta Pengambilan Tanah 1960. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Johari Abdul Ghani dilaporkan akan menjadi calon Barisan Nasional bagi kerusi Parlimen kawasan tersebut pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Menurut laporan berita harian, Johari berkata Titi Wangsa istimewa di hatinya kerana beliau dilahirkan dan bersekolah di kawasan itu, sekaligus ingin terus berkhidmat kepada masyarakat setempat termaksud isu pembangunan semula kampung baru. Di sini pusatnya, jika kita ingin mencetuskan tsunami, ia harus bermula dari sini, katanya seperti yang dipetik. Tsunami apa? Tsunami untuk terus menenggelamkan Melayu bandar? Di manakah beliau tak kala pemilik tanah di kampung Sungai Baru hanya diberikan pampasan dengan kadar RM400 lebih sahaja sekaki persegi oleh pemaju swasta. Sebaliknya, Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim yang juga pemimpin UMNO memihak kepada pemaju dengan memberikan amaran kepada penduduk yang teraniaya itu. Kalau kita batalkan perjanjian projek itu, bererti 328 penduduk itu kena balik ke rumah mereka yang telah tiada lagi kerana kediaman asal mereka sudah rosak, katanya dipetik Free Malaysia Today. Justru tidak menghairankan apabila beliau ditempelak oleh pengarah komunikasi amanah Tuan Khalid Abdul Samad, calon Pakatan Harapan untuk kawasan Parlimen Titi Wangsa. Kalau saya jadi dia, saya tidak akan tunjuk muka di Titi Wangsa dalam pilihan raya ini selepas kerajaan beliau merampas tanah penduduk di situ, kata Khalid dalam wawancara dengan Malaysia Insight. Untuk rekod, ketika Khalid Abdul Samad memegang jawatan sebagai Menteri Wilayah Persekutuan, Kerajaan Pakatan Harapan menawarkan RM1000 sekaki persegi untuk penduduk kampung baru yang terletak bersebelahan dengan kampung Sungai Baru. Itu pun dalam keadaan tanah di kampung Sungai Baru bukan mempunyai sebarang sekatan sebagaimana tanah kampung baru yang mempunyai pelbagai sekatan kerana terletak di bawah Akta Malay Agriculture Settlement MAS, tegas Khalid. Malah, kata Khalid, Datuk Seri Najib pernah memperlekehkan tawaran beliau itu dengan berkata tanah yang terletak bersebelahan kampung baru bernilai RM3,000 sekaki persegi. Apabila pemaju menawarkan penduduk kampung Sungai Baru hanya RM400 sekaki persegi dengan Akta Pengambilan Tanah 1960 digunakan untuk merampas harta mereka, apa mereka buat? Krik-krik, krik-krik. Apapun, Jom Channel bersetuju dengan kenyataan Johari apabila sesiapa sahaja yang membentuk kerajaan mesti mempunyai jemaah menteri yang berwibawa. Tanpa kekuatan itu, kita lihat bagaimana keadaan ekonomi negara sejak berapa tahun lalu. Kenyataan tersebut jelas adalah satu pengakuan bahawa kerajaan pimpinan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sama ada Perdana Menterinya Tan Sri Mahidin Mat Yassin maupun Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah gagal kerana tidak mempunyai anggota kabinet jemaah menteri yang berwibawa walaupun bersaiz XXXL. Buktinya, inflasi meningkat, harga barangan meningkat, nilai ringgit merosot dan gaji sentiasa dalam keadaan mendatar. Justru bersandarkan kepada kenyataan Johari itu, jika pelan rancangan Ismail Sabri yang akan membentuk kerajaan campuran Barisan Nasional bersama GPS dan GRS
menjadi kenyataan situasi jemaah menteri tidak berwibawa akan berulang. Bagaimanapun, di sebalik senario yang kelam ini, rakyat masih ada pilihan dengan menolak terus parti yang cakap tak serupa bikin ini. Pengundi Titiwangsa telah melakukan tindakan yang betul dengan menolak UMNO Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu, tetapi mereka dikhianati oleh gerombolan yang kini kembali. Sungguh Titiwangsa memang istimewa kerana ia mampu menjadi tsunami untuk menolak pengkhianat daripada kembali berkuasa. Amanah menonjolkan isu rasuah, ketirisan, salah guna kuasa dan kos sara hidup yang tinggi dalam siri ceramah mereka. PAS pula memilih jalan untuk melancarkan fitnah yang berterusan kepada Amanah dan rakan-rakannya dalam gabungan Pakatan Harapan. Antara mangsa yang menjadi sasaran PAS ialah bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Ahli-Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Satu penulisan fitnah bertajuk Mantan Menteri Agama PH Sokong LGBT oleh PAS di laman Facebook PAS yang telah ditularkan pada 16 Oktober 2022. Susulan itu, Dr. Mujahid bertindak memulakan tindakan undang-undang fitnah dengan menghantar surat tuntutan fitnah kepada PAS pada 27 Oktober 2022 melalui firma guaman Tuan Akram, Hizri, Azad dan Azmer. Pihak Pejabat Agung PAS juga telah mengaku terima surat tuntutan tersebut. Mujahid mengajukan 4 tuntutan dalam tempoh 48 jam, antara lain: pertama, memadamkan tulisan fitnah tersebut; kedua, menarik balik tulisan fitnah tersebut; ketiga, meminta maaf kepada Datuk Seri Dr. Mujahid; dan yang keempat, membayar ganti rugi atas kerosakan reputasi Datuk Seri Dr. Mujahid. Selain tindakan undang-undang kepada PAS itu, Dr. Mujahid juga memberi amaran tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan yang sama kepada mana-mana pimpinan PAS yang tidak serik-serik membuat tulisan fitnah dan mengaitkan beliau dengan LGBT. Sebenarnya, Dr. Mujahid patut juga memfailkan saman kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Penaga Pulau Pinang Muhammad Yusni Matpiah yang menulis di Facebook beliau satu rencana bertajuk Normalisasi LGBT Era Kerajaan Pakatan Harapan. Antara lain, Muhammad Yusni menulis, yang paling mendukacitakan apabila Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama, telah melakukan pertemuan dengan aktivis sosial yang juga transgender Nisha Ayub kononnya bagi membela nasib golongan LGBT. Individu yang diharapkan untuk menjaga al-ehwal agama tanpa segan silu mengiktiraf LGBT. Kerja gila. Beliau memetik kenyataan Mujahid yang disiarkan oleh Berita Harian pada 10 Ogos 2018 sebagai bukti. Kenyataan tersebut berbunyi begini: menerusi pertemuan hari ini, banyak isu yang saya fahami dan ia patut dibela selaras dengan prinsip rahmatan lil alamin, menjadi teras kepada pentadbiran hal ehwal Islam di negara ini. Slogan rahmatan lil alamin menjadi lesen kepada kelunakan kepada golongan LGBT, dakwa Yusni. Jom kita rentas apa pula laporan terkait dengan tindakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Era Kerajaan Perikatan Nasional yang disokong oleh PAS, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri terhadap golongan LGBT. Pada 9 Ogos 2020, Cosmo Online melaporkan bahawa Dr. Zulkifli telah merangka beberapa program bagi menyantuni golongan LGBT. Dr. Zulkifli berkata beliau akan turun padang bertemu golongan terbabit bagi menyampaikan maklumat dan kesedaran mengenai agama Islam. Kita sudah susun beberapa program dan saya sendiri akan adakan perbincangan dengan mereka, menurut laporan. Mengapakah ketika itu Yusni tidak bangkit menyelar Dr. Zulkifli yang ingin menyantuni golongan LGBT? Adakah kerana Dr. Zulkifli tidak menggunakan istilah rahmatan lil alamin? Atau perkataan menyantuni golongan LGBT itu tidak lunak? Atau kerana Dr. Zulkifli tidak bertanding dalam pilihan raya umum untuk menentang calon PAS? Sebelum pertemuan dengan Nisha berlaku, Sinar Harian pada 8 Julai 2018 melaporkan bahawa kerajaan menafikan sekeras-kerasnya pihaknya cuba mengiktiraf kewujudan LGBT. Perbuatan LGBT yang bercanggah dengan agama Islam, kita tidak akan dapat terima dan tidak mungkin negara kita akan terima perkara tersebut. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, dari sudut hak asasi manusia, hak mereka tidak disakiti dan mendapat keadilan sudah tentu akan dijamin berdasarkan Artikel 8 Perlembagaan Malaysia, iaitu setiap warga negara wajib mendapat keadilan tanpa menerima sebarang diskriminasi, kata Dr. Mujahid. Maknanya sejak awal lagi memang Mujahid tidak pernah berkata mahu mengiktiraf LGBT. Bernama pada 11 Ogos 2018 telah melaporkan kenyataan Dr. Mujahid bahawa pertemuan di Kompleks Islam Malaysia pada 10 Ogos 2018 adalah atas permintaan Nisha Ayub. Beliau menerima kehadiran aktivis transgender itu bagi menyelami serta memahami isu berkaitan transgender,
khususnya peranan institusi agama dalam menangani permasalahan berkenaan. Pertemuan itu lebih kepada perbincangan bagaimana untuk mengatasi masalah diskriminasi terhadap golongan maknyah serta bagaimana untuk mengatasi masalah yang dihadapi mereka termasuk penghayatan soal-soal agama dan beribadat secara khusus. Pada pertemuan itu tiada langsung isu berkaitan hak sama rata melibatkan perkahwinan sama jantina dibangkitkan, katanya. Adakah Pakatan Harapan diberi peluang untuk menangani masalah LGBT? Sudah tentu tidak. Pakatan Harapan dijatuhkan menerusi langkah syaratan yang Presiden PAS mengaku dengan bangga bahawa beliau adalah perancang utamanya. Pemfitnah tidak wajar dipilih dalam mana-mana pilihan raya untuk menjadi wakil rakyat bagi merancang masa depan kita dan anak cucu kita. Nampaknya DAP benar-benar berusaha mengikis dakwaan pihak lawan bahawa ia sebuah parti Cina. Walaupun DAP pada asasnya sebuah parti berbilang kaum, ia tetap menerima tomahan sedemikian kerana kurangnya bilangan calon Melayu yang mewakili parti tersebut sama ada di Parlimen mahupun di Dewan Undangan Negeri. Namun kini, stigma yang membungkus DAP itu semakin terhakis. Ini kerana semakin ramai anak muda Melayu tertarik untuk menyertai parti tersebut. Pada pilihan raya umum ke-15, DAP cuba menampilkan lebih ramai calon Melayu bagi mewakili parti itu di peringkat Parlimen. Antara calon Melayu DAP ialah Setiausaha Politik Lim Kit Siang, Shah Rezan Johan yang akan bertanding di Parlimen Bangi. Pemegang kursi Bangi ialah Dr. Ong Kian Ming yang menang bergaya dengan 102,557 undi dengan majoriti 68,768 undi. Sebelum ini, beliau mengumumkan tidak akan mempertahankan kerusinya. Parlimen Bangi merupakan kawasan yang pengundi Melayu dan bukan Melayu ialah seimbang. Sementara itu, Yung Sefura Uthman dicalonkan untuk Parlimen Bentong. Ia kawasan yang penduduknya membayangkan peratusan penduduk pelbagai kaum di negara ini. Menurut Setiausaha Agong DAP Anthony Loke, beliau mahu Yung Sefura menjadi wanita Melayu pertama DAP di Parlimen Malaysia. Timbalan Setiausaha Agong DAP Tengku Zulpuri Shah Raja Puji pula akan berentap di kawasan majoriti Melayu di Lipis, Pahang, meninggalkan kawasan asalnya di Parlimen Raub. Ahli Jawatan Tertinggi Pusat DAP CEC yang juga naib pengurusi DAP Johor, Sheikh Omar Ali akan bertarung di Parlimen Air Hitam Johor. Kawasan ini majoriti pengundinya Melayu dan penyandangnya sejak 2004 ialah Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Beberapa kawasan parlimen masih belum diumumkan. Anehnya, puak yang kini begitu rakus melabel DAP sebagai parti perkauman ialah Ketua Penerangan Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Beliau mendakwa PH mahu mewujudkan satu lagi Pulau Pinang di negeri Perak. Katanya Datuk Seri Anwar Ibrahim lari ke Parlimen Tambun kerana di sana ada ramai pengundi bukan Melayu. Orang Melayu, Cina dan India faham kita tidak boleh terima parti perkauman sempit dan kita kena tolak PH dalam PRU 15 nanti. Katanya pada jelajah prihatin PN di Putrajaya baru-baru ini. Azmin wajar cermin dirinya sendiri. Di dalam cermin beliau akan nampak siapa yang perkauman dan siapa yang tiada keberanian untuk keluar dari tempurung. Adakah beliau berani keluar dari kawasan Parlimen Gombak untuk mencari tempat di luar Selangor yang komposisinya berbilang kaum sebagai membuktikan bahawa dirinya tidak resis dan tidak takut. Bersatu yang dianggotainya atas namanya Parti Peribumi Bersatu Malaysia jelas sebuah parti perkauman. Parti itu hanya sanggup membuka sayap bersekutu, sedangkan DAP jauh meninggalkan bersatu jika kita hendak mengukur tahap keterbukaannya kepada pelbagai kaum. Orang tua-tua berkata, mengata dulang paku serpih, mengata orang aku yang lebih. Menjelang pilihan raya umum ke-15, isu Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum atau ICERT kembali umpama zombie bertuan yang diarah untuk menyerang Pakatan Harapan. Bagaimanapun, pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menemplak pihak yang menghidupkan semula isu rektifikasi ICERT yang dibawa oleh Datuk Seri Saifuddin Abdullah yang telah 3 tahun meninggalkan Pakatan Harapan. Isu PH sokong ICERT, boleh tanya apa keputusan kita masa itu yang bawa Menteri Luar Saifuddin Abdullah? Pasal apa nak disalahkan orang lain? Tak dibincangkan yang bawa Saifuddin, katanya dalam siri jelajah Mega Harapan Selangor di Kuala Selangor baru-baru ini. Anwar berkata Saifuddin sekarang sudah berada di dalam bersatu dan menjadi sekutu PAS.
Jujur ke tidak? Tak jujur. Kalau nak tanya, tanyalah Saifuddin dan P. Wartamurti yang bukan dari Pakatan Harapan, bidasnya. Beliau menjelaskan bahawa ketika di Parlimen, beliau berunding dengan rakan-rakan DAP, Amanah, Keadilan dan bersetuju untuk ditangguhkan kerana ia perlu dibincang. Orang kena faham, orang tak tahu. Yang orang tahu, ISET ini agenda antarabangsa tolak Melayu, tolak Islam, liberal LGBT. Itu sahaja dia faham. Yang buat ini siapa? Saifuddin Abdullah, sekutu PAS dan Bersatu. Mengapa tak salahkan dia? Pergi pula kempen untuk dia. Tak bohong ke macam ini? Memperbodohkan rakyat, tegas Anwar. Beliau dipercayai merujuk kepada kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mengatakan kerajaan Pakatan Harapan hendak merektifikasikan ISET. Abdul Hadi pada 22 Oktober lalu mengaku beliau merupakan individu yang memulakan langkah untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan, antaranya kerana isu ISET. Sementara itu, Saifuddin berkata Wartamurti ialah Menteri Kabinet yang mengendalikan cubaan Malaysia untuk merektifikasikan ISET. Seingat saya, tidak ada kertas Kabinet dibentangkan untuk rektifikasi ISET. Saya ada buat kenyataan ISET, bukan keutamaan. Saya tidak faham kenapa saya diserang tentang ISET, katanya seperti dipetik Malaysia Kini. PAS dan UMNO telah mengadakan demonstrasi besar-besaran menentang ISET yang kata Saifuddin tidak ada kertas Kabinet pun pada 8 Disember 2018. Kemarin, bekas Menteri Perbuatan Negara itu mengumumkan sokongannya kepada Barisan Nasional menjelang pilihan raya umum ke-15. Presiden Parti Kemajuan Malaysia MAP itu dilaporkan berkata Anwar tidak mahu menjalin kerjasama dengannya. Kononnya beliau berbuat demikian kerana mahu menangani kemiskinan tegar yang menjejaskan sebahagian besar masyarakat India. Bagi pengurusi Biro Pekerja Ladang Keadilan, Dr. Gunaras Josh, sokongan Warta terhadap Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kononnya kerana ditolak Anwar sebagai satu sandiwara bagi mensucikan tindakan beliau untuk bersama Barisan Nasional. Sebaliknya, Dr. Gunaras berpendapat pemimpin Hindraf itu tidak diperlukan dalam PH kerana sepanjang 22 bulan di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau yang diberi tanggungjawab sebagai Menteri Perpaduan gagal menjalankan tanggungjawabnya. Hari ini jelas terselah wajah sebenar beliau yang sanggup bersama dengan individu yang terpalit dengan kes mahkamah hanya kerana mementingkan kepentingan peribadi daripada kepentingan masyarakat India yang sebelum ini menjadi asas perjuangannya, tegas Dr. Gunaras yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Sentosa. Wartamurti menafikan dakwaan Saifuddin. Apapun akhirnya pokong golongan yang berpura-pura itu terbuka dengan sendirinya walaupun masing-masing tuduh-menuduh. UMNO yang kononnya menentang ISET kini bersekutu dengan pelopor ISET. PAS yang juga menentang ISET pula bersekutu dengan bekas Menteri Luar yang terpalit dengan isu ISET. Pepatah Inggeris menyebut bird of a feather flock together. Maknanya mereka yang sama perangai biasanya buruk akan duduk bersama. Dengan sikap sedemikian, wajarkah mereka dipilih pada pilihan raya umum ke-15 nanti? Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Ahmad Fahmi. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.